Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Ng Boon Huat, yaitu seorang pakar onkologi di Beacon Hospital. Hai Dr. Ng, apa kabar? Khabar baik semua. Terima kasih untuk meluangkan sedikit masa mendengar bicara kita. Ya, jadi Dr. Ng ini sudah lama di Beacon sebagai pakar onkologi ya dok ya? Ya, ya. Dan sebagai pakar onkologi, kita merawat pelbagai jenis kanser seperti kanser payudara, kanser usus, kanser paru-paru, dan juga pelbagai jenis kanser yang lain seperti sarkoma ataupun limfoma ataupun kanser otak juga semakin meningkat kebelakangan ini. Okey. Ada banyak pasien Indonesia juga kan yang bertetangani ya? Ya, kebelakangan ini pasien Indonesia sudah mula meningkat. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu setiap pesakit lah daripada sana. Baik. Nah dok, ini kan tanggal 13 Juli adalah hari untuk GIS ya. GIS itu adalah gastrointestinal stromal tumor. Jadi kita akan mau tanya nih sama dokter, sebetulnya GIS itu apa ya? GIS itu adalah salah satu jenis kanser daripada kumpulan sarkoma. GIS ni gastrointestinal, bermaksud ini adalah kanser yang berpunca ataupun bermula daripada bahagian gastrointestinal ataupun alimentary, bermaksud daripada kebanyakannya adalah daripada perut, ada daripada usus kecil, ataupun daripada, ada juga sedikit sebanyak daripada usus besar. Okey. Jadi itu kalau GIS tumor itu kebanyakan kan di perut ya, untuk yang di usus gitu ya. Itu sebetulnya seberapa serius ya untuk GIS tumor? GIS secara amnya untuk semua kanser selalunya untuk ada apa-apa simptom tu, kalau sudah ada simptom bermaksud kira lewat sikit lah. Bermaksud kalau kat perut, simptom awal-awal yang kita mungkin merasai adalah simptom biasa macam gastritis, sakit perut sikit, ataupun indigestion, ataupun kurang rasa banyak yang serius punya pula ialah di mana perut ada pendarahan, di mana bila kita buang air besar, najis tu warna hitam, sama juga dengan kalau GIS yang biasa juga daripada usus kecil, itu akan menyebabkan yang tak serius ialah masalah kekerapan water bowel habit ataupun cirit yang kerap diikuti oleh sembelit, cirit, sembelit macam tu. So ini semua adalah simptom-simptom yang kita kata yang biasa, yang kurang dititik berat. Jadi kalau ada sesiapa yang ada simptom sebegini dan juga simptom yang berpanjangan, wajarlah untuk diperiksa oleh doktor dulu dengan lebih terperinci, ataupun mengambil scan, imaging macam PET scan ke CT scan untuk memastikan yang tiada masalah-masalah yang berbahaya seperti kanser lah. Jadi kalau simptom seperti sulit buang air besar, kadang-kadang mungkin kalau kita bilang apa ya, cair, tapi kadang-kadang sembelit, itu merupakan simptom. Ya, itu semua adalah merupakan simptom sistem pencernaan. Walaupun kebiasaannya kalau dikatakan kanser belum tentu ya. Belum tentu, tetapi kalau ada kanser pun selalunya kanser usus besar lah. GIS ni adalah amat jarang, tetapi pernah berlaku, dan buat masa ini, kebelakangan ini nampaknya kes pun bertambah juga. Jadi pun perlu kita prihatin. Perlu ambil perhatian ya. Jadi kira-kira itu penyebabnya apa ya? Penyebab kanser ni ada pelbagai sebab. Kalau dikatakan tak dari apa kita kata, tak boleh kita nafikan yang apa yang kita makan memainkan peranan yang penting.
tetapi juga ada kalanya daripada tibarisi, ataupun kalau kita ada saudara mara yang ada kanser, jadi risiko mungkin bertambah sikit. Terutamanya juga bagi pasien yang mendapat masalah kanser daripada umur yang muda, 20 tahun, 30 tahun ataupun awal 40 tahun. Ini kerananya kanser selalunya melibatkan pesakit yang lebih tua. Jadi kalau berlaku pada yang lebih muda, perlu juga ada kala pemeriksaan daripada genetik untuk memastikan kita dapat mengelakkan untuk generasi ataupun kaum keluarga yang lain. Okey. Ya. Lalu itu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalau GIS kanser itu dapat disembuhkan, Kak? Okey. Untuk rawatan GIS kanser dan juga kanser-kanser yang lain boleh disembuhkan. Bukan hanya GIS, boleh disembuhkan kalau kita dapat kesan awal, kalau kita dapat rawat awal pada tahap yang awal. So itu sebab health screening adalah amat penting. Pemeriksaan kesihatan setiap tahun untuk kita apa kita kata mendapatkan lebih awal diagnosis daripada tahap yang lebih awal. Early detection. Ya, pemeriksaan awal untuk mengesan awal pada tahap awal. Jadi semakin awal didetek itu semakin bagus lah. Ya, walaupun kita sekarang pada masa ini tahap kanser pertama, kedua, ketiga, matlamat dia adalah untuk pulih sepenuhnya. Tetapi peratusan untuk berjaya adalah lebih tinggi pada tahap yang lebih awal. Walaupun tahap sekarang tahap keempat yang sudah merebak, ada kalanya kalau dia punya kanser yang merebak tu adalah kita panggil limited disease. Limited maksud dia merebak dengan tempat yang sikit, kuantiti yang sikit. Matlamatnya masih kita harap dapat pulih sepenuhnya dengan rawatan seperti pembedahan ataupun radiosurgery. Itu boleh kalau kita dapat kesan awal sebelum kanser itu merebak dengan lebih berleluasa. Ya, betul. Jadi memang kalau saat ini itu dengan kalau misalnya ada seseorang yang didiagnosa kanser itu bukan berarti bahwa itu the end of the world ya. No, bukan. Dengan sekarang ini banyak teknologi yang baru. Betul. Seperti yang dibikin ya. Betul. Itu adalah kalau tahap awal matlamat pulih sepenuhnya. Kalau bagi mereka yang ada kanser yang lebih serius yang sudah merebak, matlamat kita dapat mengawal dia dengan baik. Dengan ubat GIS yang terbaru hanya melibatkan ubat bukan ubat kemoterapi tetapi ubat targeted therapy. Ubat ini hanya ubat biji saja untuk ditelan setiap hari dan dia dapat mengawal sakit ini dengan amat baik. Amat baik. Pesakit yang saya tu sudah 3 tahun masih tiada masalah. Tiada masalah. Dulu datang masa tu tak boleh makan, tak boleh minum kerana kat bahagian perut dan banyak bengkak sampai dia menghalang usus besar, usus kecil semua. Tetapi bila memulakan rawatan, semua kanser tu tidak aktif lagi, mengecil dan dia dapat menjalani aktiviti seharian macam biasa. Walaupun dia adalah pada tahap yang keempat yang sangat serius masa tu. Okay, jadi dia hanya makan ubat biji saja. Tak perlu ubat kemo pun buat masa ini. Itu targeted therapy. Targeted therapy. Yes. Jadi memang dipikir ini memang kita semuanya ada menyediakan untuk cancer management treatment ya dok ya. Betul. Daripada awal untuk pembedahan sampailah ke rawatan-rawatan kanser selepas pembedahan, semua ada kat sini. Ya. Jadi pesan dokter apa nih untuk Indonesian? Apakah untuk yang annual health check-up? Betul. I mean bagi yang sihat, yang muda, kita galakkan juga orang untuk buat pemeriksaan kesihatan
Dan juga jangan lupa bawa ibu bapa semua untuk menjalani pemeriksaan kesihatan yang sama. Dan kalau ada sesuatu yang sakit, bolehlah berhubung dengan kami dan kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Terima kasih. Ya. Demikianlah sore ini kita sudah bincang-bincang dengan Dr. Eng. Terima kasih banyak Dr. untuk waktunya, dan kita akan terus berjuang sama-sama untuk banyak memberikan kebaikan untuk setiap pasien-pasien yang ada, dan terutama untuk yang Indonesian, untuk pasien Indonesia yang kesini. Nggak usah ragu-ragu untuk menghubungi kita, untuk bertanya-tanya dulu, nggak apa-apa ya. Jadi memang semuanya akan selalu ada harapan dan ada penyelesaian solusi untuk semuanya. Demikian dokter, waktunya terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih semua.